Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang pembentukan ayat majmuk gabungan bagi 3 klausa. Definisi ayat majmuk. Menurut buku Tata Bahasa Dewan edisi ketiga tahun 2008, ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan 2 ayat tunggal atau lebih dan pencantuman ayat-ayat tersebut disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat. Definisi yang kedua ialah oleh Zakbar. Zakbar tidak menggunakan istilah ayat majmuk, tapi beliau menggunakan istilah ayat berlapis, ayat berkaitan dan ayat bercampur. Menurut Zakbar pada tahun 2000, ayat berlapis ialah ayat yang dibina daripada 2 ayat yang sama tarafnya dan menggunakan kata hubung dan untuk mengaitkan kedua-dua ayat tersebut. Definisi yang ketiga ialah Nik Safiah Karim. Tahun 2006, beliau menjelaskan bahawa ayat majmuk gabungan terbina daripada 2 atau lebih klausa bebas yang menggunakan kata hubung dan untuk menggabungkannya. Okey, slide yang seterusnya. Ayat majmuk terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama ialah ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Untuk hari ini kami akan membentangkan tentang ayat majmuk gabungan. Okey, seterusnya pembentukan ayat majmuk gabungan bagi 3 klausa. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada 2 ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan atau tetapi dan sebagainya. Contoh ayat majmuk gabungan bagi 3 klausa ialah Alia dan Solehah sedang mengayuh basikal ke sekolah. Lalu mereka terjumpa seekor biawak. Dalam ayat tersebut, klausa yang pertama ialah Alia sedang mengayuh basikal ke sekolah. Klausa yang kedua ialah Solehah sedang mengayuh basikal ke sekolah. Dan klausa yang ketiga ialah mereka terjumpa seekor biawak. Ayat yang digabungkan seperti di atas setara sifatnya, iaitu ayat-ayat tersebut boleh berdiri dengan sendiri. Maksudnya ayat tersebut mempunyai subjek dan predikat. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain wujud oleh sebab ayat tersebut disusun secara berturut-turut. Kalau kita boleh tengok dekat ayat yang ada dekat skrin tu, ayat tersebut disusun secara berturut-turut. Berdasarkan contoh ayat di atas, kata hubung dan digunakan bagi klausa pertama dan klausa kedua. Ayat tersebut digabungkan kerana ayat tersebut mempunyai maksud yang sama. Klausa pertama dan klausa yang kedua mempunyai maksud yang sama, jadi digabungkan dengan menggunakan kata hubung gabungan dan. Okey, ayat tersebut digabungkan bagi klausa yang ketiga, ayat tersebut digabungkan dengan menggunakan kata hubung lalu. Contohnya, Alia dan Solehah sedang mengayuh basikal ke sekolah, lalu mereka terjumpa seekor biawak. Okey, slide yang seterusnya, jenis gabungan. Terdapat 3 jenis gabungan. Gabungan yang pertama ialah gabungan yang susunan faktanya berurutan, iaitu satu demi satu. Ayat tersebut dibentuk menggunakan kata hubung seperti dan, lalu, serta dan sambil. Contoh ayat gabungan susunan fakta dia berurutan macam dekat slide tadi tu. Okey, jenis yang kedua ialah gabungan yang susunannya memberi maksud pertentangan fakta dalam ayat yang digabungkan. Contoh ayat ialah kakaknya rajin tetapi adiknya malas. Okey, jenis yang ketiga ialah gabungan yang susunannya menggabungkan 2 ayat atau lebih dengan menggunakan kata hubung yang berpasangan. Contoh ayat ialah daripada kamu duduk tanpa berbuat apa-apa, lebih baik kamu menolong ayah di kebun. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Alia untuk teruskan perbincangan ini. Alia, mic. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kami dengan tajuk saya, iaitu Raja Pohon, ayat majmuk gabungan 3 klausa. Ayat yang telah dibina ialah ayat Alia dan Solehah sedang mengayuh basikal ke sekolah. Lalu mereka terjumpa seekor biawak. Okey, baiklah. Ayat majmuk ini dapat dipecahkan kepada 3 klausa atau 3 ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama
ialah ayat Alia sedang mengayuh basikal ke sekolah. Struktur bagi ayat tersebut ialah frasa nama tambah frasa kerja. Subjek bagi ayat tersebut ialah frasa nama iaitu kata nama Alia, manakala predikatnya ialah frasa kerja. Terdapat simbol bulatan dan palang yang menandakan bahawa pengguguran predikat keseluruhannya kerana predikat pada ayat tersebut berulang dalam ayat yang kedua. Baiklah, ayat yang kedua pula. Ayat yang kedua pula ialah ayat Solehah sedang mengayuh basikal ke sekolah. Subjek bagi ayat tersebut ialah frasa nama ditambah dengan frasa kerja. Ayat tersebut dihubungkan dengan kata hubung iaitu kata dan. Baiklah, subjek bagi ayat tersebut ialah kata nama Solehah, manakala predikat bagi ayat tersebut iaitu frasa kerja dapat dipecahkan lagi kepada 4 iaitu perkataan sedang. Sedang merupakan kata bantu aspek. Yang kedua ialah kata kerja iaitu perkataan mengayuh. Mengayuh ialah kata kerja transitif kerana kata kerja tersebut boleh dipasifkan dan mempunyai objek. Objek dalam ayat tersebut ialah kata nama iaitu basikal dan terdapat juga unsur keterangan dalam ayat tersebut. Unsur keterangan pula dapat dipecahkan kepada 2 perkataan lain lagi iaitu perkataan ke yang merupakan kata sendi nama dan perkataan sekolah yang merupakan kata nama. Kemudian ayat yang ketiga pula. Ayat yang ketiga pula ialah ayat mereka terjumpa seekor biawak. Ayat tersebut dihubungkan dengan menggunakan kata hubung lalu. Subjek bagi ayat tersebut, struktur bagi ayat tersebut ialah frasa nama tambah frasa kerja. Subjek bagi ayat tersebut ialah kata nama mereka. Manakala predikat bagi ayat tersebut ialah frasa kerja yang dapat dipecahkan kepada 3 kata lagi iaitu kata yang pertama ialah kata kerja terjumpa yang merupakan kata kerja transitif. Baiklah, dalam kata terjumpa memainkan peranan atau berfungsi sebagai tidak sengaja, manakala seekor ialah kata nama yang merupakan penjodoh bilangan. Bagi perkataan biawak, biawak ialah kata nama. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Alia sebentar tadi. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan terhadap ayat majmuk gabungan ialah satu ayat majmuk gabungan terdiri daripada 2 atau lebih klausa melalui kata hubung. Ini bersamaan dengan definisi yang diberikan oleh Nik Syafar Karim iaitu ayat majmuk gabungan adalah 2 atau lebih ayat yang dijadikan satu dengan menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung. Ayat-ayat ini juga boleh digabungkan tanpa menggunakan kata hubung dengan menggunakan tanda koma dalam penulisan, manakala nada suara sebagai penanda dalam percakapan. Setiap ayat yang digabungkan adalah bersifat setara, itu boleh berdiri sendiri. Terdapat 2 jenis gabungan ayat majmuk gabungan iaitu gabungan yang susunan fakta-fakta yang berurutan yakni satu demi satu. Yang kedua ialah gabungan yang susunan membawa maksud yang bertentangan dalam ayat-ayat yang digabungkan. Kata-kata hubung yang digunakan dalam gabungan susunan fakta berurutan ialah seperti dan, lalu, serta, malahan, kemudian, akhirnya. Manakala bagi kata hubung yang digunakan oleh gabungan yang susunan memberikan maksud yang bertentangan ialah seperti sebaliknya, tetapi, itu. Proses pengguguran akan berlaku sewaktu membina ayat majmuk gabungan. Proses pengguguran terbahagi kepada 2 iaitu terbahagi kepada 3 iaitu proses pengguguran frasa nama subjek. Yang kedua, proses pengguguran frasa predikat. Yang ketiga, proses pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif.
Ayat majmuk gabungan berdasarkan raja pohon yang dilakukan mengalami proses pengguguran seluruh frasa predikat. Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan, maka kesemua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan. Misalnya, raja pohon yang menggabungkan 3 ayat yang menggugurkan predikat frasa kejam, iaitu um, predikat frasa kerja dalam ayat pertama digugurkan kerana ianya serupa dengan predikat frasa kerja ayat kedua. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.